Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muslihuddin bin Abu Bakar dan kawan saya Muhammad Izlan Hakim bin Zulkifli, Ahmad Ashran Hafiz bin Ismail, Ahmad Iskandar bin Salamat dan Muhammad Aziz Aiman bin Johar ingin membentangkan tentang kajian kami yang bertajuk Pusat Ternakan Kambing atau Lembu di Malaysia. Peternakan ialah satu kegiatan pertanian yang membiak haiwan-haiwan ternakan. Ia telah diamalkan sejak beribu-ribu tahun dahulu apabila lembu, kambing dan biri-biri berjaya dijinakkan. Pada zaman Neolitik, oleh kerana manusia mula tinggal menetap di satu tempat, gunaan haiwan ternakan itu diperluaskan kepada kulit dan bulunya berbanding zaman sebelumnya yang tertumpu hanya kepada daging untuk makanan. Setelah itu, manusia mula menternak lembu dan kerbau untuk mendapatkan susu dan kulitnya, selain digunakan untuk membajak tanah bagi membantu kegiatan bercucuk tanam. Seterusnya, kegiatan ini diperluaskan sehingga meliputi hampir kesemua haiwan dan mempunyai tujuan yang berbeza-beza. Haiwan ternakan merujuk kepada haiwan yang diternak oleh manusia, sama ada untuk makanan atau perdagangan. Haiwan yang dibela untuk makanan termasuk lembu, kambing, ayam, itik dan lain-lain. Peternakan kambing dan juga lembu termasuk dalam golongan industri ataupun bidang yang berpotensi cerah dalam memenuhi permintaan penduduk untuk mendapatkan daging kambing dan lembu di Malaysia. Terdapat beberapa asas peternakan kambing dan lembu yang perlu kita kenal pasti sebelum menternak. Bagi menternak kambing, baka kambing yang sesuai untuk diternak ialah baka Boer. Ini kerana baka tersebut sesuai dengan iklim di Malaysia. Dan juga baka tersebut mudah menyesuaikan diri dengan cuaca iklim di negara kita. Selain itu, baka ini juga lebih tahan terhadap serangan hama dan parasit berbanding baka kambing yang lain. Bagi menternak lembu pula, haruslah menternak dan memelihara lembu dengan memberi makanan dan minuman yang berkualiti, bertujuan untuk meningkatkan berat lembu, untuk menghasilkan daging lembu yang berkualiti. Terdapat beberapa prosedur sebagai garis panduan untuk menternak kambing dan lembu. Prosedur pertama ialah dengan memilih lokasi tapak yang sesuai, yang tidak terlalu berbukit dan juga jauh dari kawasan perumahan. Seterusnya, dengan menyediakan bekalan air dan makanan yang mencukupi. Selain itu, jalan ladang juga perlu ada, iaitu jarak dari jalan utama ke lokasi ladang untuk diternak. Ladang ternakan juga seeloknya berpagar agar haiwan ternakan tidak terlepas luar dari kawasan ternakan dan juga untuk menghalang haiwan dari luar masuk ke dalam kawasan ladang. Prosedur terakhir ialah dengan menyediakan segala jenis rekod seperti rekod pembelian lembu dan kambing, rekod pemberian makanan harian, rekod kesihatan dan kematian haiwan ternakan, rekod pemasaran dan juga rekod kewangan peternakan agar tidak berlaku sebarang kesilapan pada rekod. Terdapat beberapa perbezaan jika hendak dibandingkan antara peternakan zaman dahulu dan peternakan pada zaman kini. Perbezaannya ialah pada zaman dahulu, aktiviti peternakan merupakan kegiatan untuk membiak haiwan ternakan. Zaman dahulu, peternakan bukan sahaja tertumpu pada daging ternakan, tetapi juga tertumpu terhadap kulit dan bulu haiwan tersebut. Bukan sahaja lembu dan kambing yang dijadikan sebagai ternakan, tetapi haiwan lain juga dijadikan sebagai ternakan pada zaman dahulu. Selain itu, haiwan ternakan juga dijadikan sebagai faktor untuk membantu dalam kehidupan pada zaman dahulu. Sebagai contoh, lembu dijadikan sebagai pembajak tanah bagi membantu untuk bercucuk tanam dan juga menggunakan lembu sebagai penarik kenderaan berbanding zaman kini yang mempunyai kereta dan motosikal untuk dijadikan sebagai kenderaan untuk ke mana-mana sahaja. Manakala pada zaman kini, penternakan lebih dikenali sebagai penternakan intensif yang bermaksud penternakan moden untuk dijadikan sebagai pendapatan sehari hidup.
iaitu sebagai seorang pengusaha niaga tani pada masa kini. Penternak pada zaman kini akan memasarkan hasil daging ternak mereka di pasar untuk memenuhi kehendak dan keperluan manusia. Ini kerana pada zaman kini terdapat banyak platform untuk tujuan pemasaran bagi menggalakkan pengguna untuk membeli hasil ternakan tersebut berbanding dengan zaman dahulu yang tidak mempunyai istilah pemasaran hasil daging ternakan untuk dijual ataupun dipasarkan. Sebagai contoh, pemasaran hasil daging ternakan boleh dibuat iklan di televisyen ataupun di papan tanda bagi mendedahkan pemasaran kepada pengguna. Seterusnya, sumbangan peternakan lembu dan kambing kepada negara. Dalam prospek industri ternakan 2011 hingga 2020, permintaan daging dijangka meningkat daripada 1.4 juta tan metrik pada tahun 2010 kepada 1.8 juta tan metrik pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebanyak 2.4% setahun. Permintaan susu dijangka meningkat sebanyak 3.2% setahun daripada 1.4 bilion liter kepada 1.9 bilion liter. Penggunaan per kapita daging, telur dan susu juga dijangka akan meningkat dalam tempoh yang sama. Seterusnya, pengeluaran daging pula diunjur akan meningkat daripada 1.6 juta tan metrik pada tahun 2010 kepada 2.1 juta tan metrik pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebanyak 2.7% setahun. Pengeluaran susu disasar meningkat daripada 67 juta liter kepada 118 juta liter dengan pertumbuhan sebanyak 5.8% setahun dalam tempoh yang sama. Pasaran eksport bagi industri ini dijangka terus berkembang di pasaran Singapura, khususnya bagi telur dan ayam hidup, manakala Emirat Arab Bersatu UAE dan Brunei bagi sediaan daging dan telur. Populasi ternakan kambing dan lembu di Malaysia. Dalam laporan perangkaan ternakan 2018-2019, jumlah populasi lembu di Malaysia pada tahun 2018 adalah sebanyak 589,113 ekor dan peternakan lembu mengalami susutan daripada tahun 2017 iaitu sebanyak 5.1%. Seterusnya, jumlah kambing pada tahun 2018 adalah sebanyak 289,361 ekor dan peternakan kambing mengalami susutan daripada tahun 2017 iaitu sebanyak 9%. Kelebihan dan kekurangan dalam peternakan lembu dan kambing. Peternakan telah menjadi sebahagian daripada masyarakat kita sejak dahulu lagi. Manusia mula menjinakkan haiwan untuk menjadikan hidup mereka lebih baik dan menggunakan haiwan sebagai bahan makan untuk meneruskan kehidupan. Antara kelebihan dalam peternakan ini adalah membolehkan barang ternakan menjadi lebih banyak dan tersedia dan lebih mudah untuk dibeli seperti susu, madu, telur dan daging adalah semua produk terakam. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan juga bahawa haiwan yang dipelihara sebagai ternakan harus hidup dalam keadaan yang sukar. Malangnya, amalan di mana ada haiwan yang diangkut jarak jauh ke pasar dalam keadaan yang tidak berperi kemanusiaan atau disembelih dengan cara yang menyakitkan masih lagi berterusan di negara kita. Dengan adanya pusat peternakan kambing dan lembu ini, kita dapat mengelakkan diri daripada sebarang kemalangan yang sering berpunca oleh kambing dan lembu yang bebas berkeliaran di tengah-tengah jalan. Walau bagaimanapun, ada juga kesan yang buruk seperti kos perkhidmatan yang meningkat dan kos peternakan juga naik, mengakibatkan harga haiwan ternakan untuk korban juga turut meningkat. Harga yang tinggi di Malaysia menggalakkan orang menjalankan ibadah korban di luar negara. Harga lembu seperti di Bangladesh, Thailand dan Kemboja jauh lebih rendah berbanding di negara kita disebabkan oleh faktor kos yang tinggi di negara kita. Potensi peternakan lembu dan kambing pada masa akan datang. Pada masa akan datang,
penternakan lembu dan kambing dapat mengukuhkan asas ekonomi negara. Selain itu, penternakan kambing dan lembu juga dapat meningkatkan daya beli dan menyediakan taraf hidup yang baik untuk rakyat, menerusi kemakmuran bersama yang akan dikongsi oleh semua rakyat. Strategi mengembangkan industri peternakan. Meningkatkan kecekapan industri ternakan ruminan. Membangunkan industri ternakan ruminan akan memberi fokus kepada peningkatan kecekapan dan mesra persekitaran melalui usaha yang berikut. Mentransformasi usahawan ternakan lembu, pedaging dan kambing. Memantapkan aktiviti peternakan di kawasan tumpuan. Meningkatkan pengeluaran daging berteraskan, menerapkan amalan peternakan insentif dan mempergiat amalan sifar. Yang kedua, mengekalkan daya saing industri ternakan bukan ruminan. Kawasan peternakan bukan ruminan akan dikekalkan dan aktiviti peternakan akan terus dimantapkan dengan menggalakkan penggunaan teknologi moden. Yang ketiga, mengimbankan bekalan tempatan dan pengimportan. Hasil perimportan ternakan termasuk daging dan susu bagi memenuhi permintaan pengguna dan industri pemprosesan. Yang keempat, membangunkan industri ternakan yang lebih tersusun. Industri ternakan, khususnya industri ruminan, akan dibangunkan dengan lebih tersusun dengan mewujudkan satu agensi sama ada oleh kerajaan atau GLC. Dan yang terakhir, meningkatkan pengeluaran bahan makanan ternakan. Pengeluaran makanan dan makanan ternakan dalam negara akan digalakkan bagi memenuhi permintaan industri yang semakin meningkat. Melalui usaha yang berikut. Pertama, menyediakan insentif untuk menggalakkan penternakan dan pihak swasta mengeluarkan folder dan menggunakan bahan sampingan tempatan. Yang kedua, memantapkan aktiviti R&D berkaitan pemakanan ternakan, khususnya penggunaan bahan mentah tempatan dalam rumusan makanan ternakan. Dan yang terakhir, memberi penekanan kepada penghasilan rumusan makanan yang berkualiti dengan harga yang kompetitif. Sebagai kesimpulan daripada tajuk yang dibincangkan, kita dapat mengenal pasti pelbagai jenis kambing dan lembu yang boleh dijadikan sebagai haiwan ternakan. Haiwan ternakan seperti ini bukan sahaja dapat memberikan kita sumber makanan, tetapi juga boleh menjana pendapatan yang lumayan. Oleh itu, kita mestilah bijak dalam menggunakan sumber alam dan memastikan kelangsungan hidup terus terjamin. Sekian daripada kami. Terima kasih.